akrab itu sendiri, sebelum kita pergi masuk lebih deep pada tajuk kita hari ini, akrab merupakan akronim daripada perkataan amanah, komited, rasional, akhlak dan bestari. Sebab sebelum ni ada yang tanya, rakan pembimbing perkhidmatan awam, mana datangnya akrab tu dekat? Sebab mungkin ada yang beranggapan akrab adalah akronim pada rakan pembimbing perkhidmatan awam, tapi akrab tu datangnya daripada amanah, komited, rasional. So dari sini saya rasa hari ini kita clear datangnya akrab tersebut Okey, tadi Cik Fatah dah bagi sedikit sebanyak berkenaan biodata saya. Cuma hari ini saya nak berkongsi dengan semua, saya merupakan antara junior lah pada senior-senior rakan akrab di KSM. Mula melibatkan diri dengan akrab pada Februari 2016 dan April telah menamatkan kursus pra-akrab siri yang kedua dan mula ditauliahkan sebagai rakan akrab di Kementerian Sumber Manusia bermula Mei 2016. Apa setengah orang kata apa tujuan? Ada yang pernah bertanya dengan saya, kenapa join akrab? Kenapa involve akrab? Sebenarnya bermula pada diri. Kita kadang-kadang tidak ada cara untuk membantu diri sendiri dan saya jujur kat sini beritahu, saya join akrab sebenarnya untuk membantu diri sendirilah sebab saya tak rasa saya mampu untuk membantu orang lain dan saya agak tertutup untuk berkongsi dengan orang lain. Saya carikan jalan macam mana saya boleh motivasikan diri sendiri. So di sinilah saya mula berkenalan dengan akrab. Selepas berkenal lanjut dengan akrab, saya ada satu kekuatan untuk belajar dan cuba untuk membantu dengan meminjamkan mata hati dan telinga. Kerana daripada perkara tersebut, kita bakal memperolehi pengalaman yang bermanfaat dan boleh kita jadikan sandaran dalam pedoman hidup untuk menjalani kehidupan seharian. So, orang akrab ni tak reti marah ke? Orang akrab ni tak reti sedih ke? Tak, saya pun normal. Sama seperti rakan-rakan akrab yang lain. Rasa marah, sedih, tidak secure, masih lagi was-was, masih ada dalam diri. Benda tu adalah perasaan. Sebab kalau kita tak ada perasaan tu, kita numbness, kita bukan orang sebenarnya. Kita bukan manusia yang normal. Wujud perasaan ni masih lagi normal. Tapi macam mana kita nak menangani semua rasa ini dan masih lagi mampu untuk menjadi positif. So hari ni kita cuba kongsi sedikit dengan rakan-rakan semualah. Okey, sebelum tu saya nak bagi gambaran yang satu perkataan je, be positif. Bila kita bercakap pasal be positif, kemungkinan, ini saya punya andaian lah, kemungkinan tuan-tuan akan menggambarkan ini. Mungkin juga ada yang terbayangkan ini. Sebab mungkin juga ini yang datang dari minda tuan-tuan. Sebab masa zaman media sosial ni kita boleh sebagai motivasi positif ataupun pelbagai perkataan yang membantu untuk kita meningkatkan motivasi diri. Banyak words positif yang kita boleh jumpa, yang kita boleh baca, yang boleh kita save sebagai tatapan untuk memotivasikan diri kita. Tapi apa pun tanggapan tuan-tuan, apa pun inspirasi pada tuan-tuan, itulah kita dan tak salah kita menjadikan satu sumber, menjadikan be positif ni sebagai pegangan supaya kita mampu untuk melangkah lebih jauh, supaya kita mampu berada dalam pelbagai situasi dan supaya kita mampu untuk membantu rakan-rakan yang lain pada masa yang sama. So saya rasa semua orang pernah tamat ni kan, semua orang pernah ada dan pernah terlihat benda ni. Mungkin ada yang jadikan satu ikon pada telefon sekarang, sebab telefon dengan kita di mana-mana, mungkin jadikan ikon untuk tatapan sebagai motivasi diri sebab setiap orang ada pelbagai cara untuk dia upgrade emosi dalaman, untuk upgrade keyakinan diri. Okey, so sebab kita dah
tengok a few elemen yang ada. Hari ni saya nak tanya, adakah tuan-tuan beranggapan be positif itu satu perkataan yang mudah seperti sebutan? Sebab kita manusia ada pelbagai naluri dan pelbagai rasa yang berbeza. Tidak semua orang yang sama. Sebab sekiranya kita adalah insan yang mempunyai rasa dan nilai yang sama, saya rasa kita ni lebih mirip kepada robot kot. Kita tidak ada keceriaan, tidak ada warna-warni kehidupan sebab kita diatur dengan yang cara sama. Itulah kebesaran yang Allah bagi pada kita sebagai manusia, memiliki pelbagai rasa, memiliki pelbagai perangai, memiliki pelbagai cita rasa yang mewarnai kehidupan kita dalam masyarakat. So, hari ini kita nak pergi sedikit lebih kepada apa itu be positif dan kita cuba kaitkan dengan situasi semasa kita sekarang. Sebab sebagai manusia, kita ni saling memerlukan, saling perlu berdorongan, saling perlu bantuan di antara satu sama lain untuk menangani, untuk berada dalam norma yang baru sekarang. Sebabnya kita menghadapi satu situasi, kita berada dalam pandemik yang baru yang kita bermula daripada tahun lepas, yang mana kita tidak pernah menjangkakan ini berlaku. Sebab tu sokongan moral, kita punya emosi, ramai yang terganggu, even dalam normal kerja pun kita ada pembaharuan. So sebab itulah kita perlu berpaut, kita perlu berkongsi untuk rasa dan semangat bagi menempuhi dugaan yang mencabar dan bagi membantu kita untuk belajar menjalani kehidupan dalam norma yang baru. Even bukan dalam suasana kerja, persekolahan dan menguruskan rumah tangga pun berlakunya norma baru sekarang. Situasi sekarang banyak kita terdedah, banyak kita dengar dengan perkataan-perkataan positif yang datang. Sabar, bertabahlah, teruskan kehidupan, jangan putus asa, berusahalah, be positif. Yang ini yang kita sering terima, yang ini yang kita sering dapat sebagai dorongan, mungkin daripada rakan-rakan sekerja, dari ahli keluarga dan mungkin juga kita bagi secara tidak langsung pada diri kita. Kenapa hari ini saya nak menjurus kepada tajuk be positif? Be positif simple, kita sebut je, tak apa, be positif. Kita lalu je, kita redah je. Tapi penerimaan setiap orang itu adalah berbeza dengan perkataan be positif. Ada orang berkata pada diri, kau tak duduk dalam tempat aku, kau tak berada dalam situasi aku, senanglah sebut be positif. Betul. Kita tidak boleh menyamatarakan semua orang dengan kita. Mungkin kita dengan sekali dorongan kita boleh positif, tapi ada orang yang perlukan berkali-kali dorongan untuk dia kukuh dan teguh untuk menjadi seorang yang positif. Okey. Kalau kita tengok impact daripada perkataan be positif ni, adakah ianya mudah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian? Adakah hari-hari kita berada dalam situasi positif? Adakah hari-hari kita mampu berkongsi apa itu rasa positif dengan semua orang? Saya rasa tuan-tuan lebih mengetahui, tuan-tuan lebih faham diri masing-masing di mana letaknya perkataan be positif pada diri kita. Saya juga bukan seorang yang sentiasa positif. Saya juga ada rasa, saya juga ada rasa down. Tapi macam mana kita nak menangani situasi ni dalam keadaan sekarang, dalam keadaan masing-masing perlukan sokongan antara satu sama lain. Kita bukan sempurna tuan-tuan dan kita juga bukan yang terbaik tuan-tuan.
kita cuba untuk membantu jadi yang baik di antara satu sama lain. Itu harapan yang kita cuba bawa hari ini. Itu yang harapan akrab cuba terapkan dalam diri rakan-rakan semua. Okay. So, macam mana kita nak jadikan perkataan be positif ni semudah dan sesenang sebutan yang kita sebut. Be positif. Kata orang satu harakat je kita sebut, senapas je. Be positif. Tak apa. Jangan fikir yang lain. Fokus je. Semua satu nafas. Semua satu perkataan yang kita sebut. Tapi macam mana nak menjadikan maksud dia mudah dan senang seperti yang kita sebut tu tuan-tuan. Hari ini kita cuba berkongsi pelbagai, ada 3 cara yang kita akan cuba terapkan hari ini. Sebenarnya ada banyak. Tapi kita fokuskan pada satu lingkungan yang kecil dahulu. Sebab kita baru nak bermula. Kita fokus dengan 3 elemen yang utama dahulu. Kita fokus dengan diri sendiri. Kita fokus untuk menikmati pengaruh sesuatu. Dan kita cuba fokus bagaimana kita nak hindari elemen negatif. So, kalau untuk elemen pertama, kita cuba selami macam mana kita nak mulakan dengan diri sendiri untuk terapkan nilai be positif tu, satu perkataan yang mudah dan mudah untuk kita bawa dan mudah untuk kita kongsikan dengan semua orang. Elemen pertama, kita mulakan dengan diri sendiri. Satu, kita belajarlah menerima seadanya diri kita sendiri. Kita cuba menilai diri kita dengan apa yang kita fikirkan dan berdasarkan perasaan. Kita biasanya akan jujur dengan diri kita walaupun kita tak nyatakan pada orang lain. Sebabnya kita tak mampu untuk menipu diri sendiri dan kita tahu siapa kita. Kita tahu kita punya limitnya di mana. Kita tahu kita hanya, mungkin kita boleh kita kata orang menilai kita kuat, orang lain beranggapan kita bagus, tapi kita tahu di mana letaknya diri kita sendiri. Sebab tu adalah baik sekiranya kita mampu menerima diri kita seadanya. Kita mampu memanfaatkan apa kelebihan yang ada pada kita untuk menjadi lebih baik. Sebab tidak semua orang mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tak ada istilah orang yang kurang upaya dari segi mentalnya. Sebabnya itulah yang kita kata bukannya mereka tidak baik, tapi Allah uji mereka dengan keadaan sedemikian. Kita sebagai manusia yang normal ni, kita sepatutnya ucapkan tahniah sebab kita masih lagi menerima diri kita seadanya. Dan kita masih lagi tahu untuk memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita bukan cuba untuk menjadi yang terbaik pada pandangan mata orang sebab kita akan penat pada suatu masa. Tapi tak salah kita untuk menjadi yang terbaik pada diri kita sendiri. Dengan cara ini kita akan rasa lebih puas hati, kita akan rasa lebih bermanfaat dan kita akan cuba membantu orang lain. Tapi kalau you buat untuk cuba jadi yang terbaik untuk orang lain, satu hari kita akan lelah. Satu hari kita akan down. Satu hari motivasi itu hilang. Sebabnya kita terlalu bekerja keras untuk meletakkan diri pada pandangan mata orang kita yang terbaik. Jadilah diri kita sendiri, terimalah kita seadanya. So, untuk yang perkara pertama, saya rasa tuan-tuan boleh menilai, tuan-tuan boleh mengkaji diri sendiri, tuan-tuan boleh mengidentifikasikan diri kita di mana letaknya. Okay? Boleh saya beralih kepada untuk tetapkan matlamat? Okey, untuk tetapkan matlamat, kita tak perlu fokus jauh. Tetapkan kita punya matlamat dengan matlamat yang kecil dahulu. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita ingin tambah baik pada diri kita? So, dengan cara ini,
kita akan mampu berkembang. Tapi kalau kita terus fokus pada satu matlamat yang agak besar, dikhawatiri, kita akan kecewa, kita akan rasa terlalu stres nanti. Sebab kita perlu menggapai semua perkara untuk dimanfaatkan. So, untuk memulakan matlamat yang kecil ni, kita ekspresikan matlamat dengan cara yang positif. Kita cuba, sebagai contohlah, semua orang menyalahkan PKP. Kerana PKP lah berat badan naik, katanya. Kerana PKP lah banyak aktiviti yang kurang dilakukan. Kita tak dapat exercise. Tapi macam mana kita nak ekspresikan, lepas tu kita mula bina matlamat. Nak diet, nak kurangkan berat badan, kita nak kurus. So kita nak ekspresikan matlamat ni macam mana? Apa yang kita perlu buat dalam situasi, dalam norma baru yang sekarang ni. Paling mudah, kita renung balik, kita tengok balik apa matlamat kita utama? Nak kurus. Ini sampel yang berlaku sekarang. Masing-masing ada matlamat tersendiri. Nak kurus. So macam mana nak kurus? Kita kawallah portion pemakanan. Kita ekspresikan matlamat dengan positif. Bukan kata kita tak makan, tapi kawallah portion pemakanan. Masih lagi mampu menikmati tetapi dalam keadaan yang sederhana. So, bila kita dah pastikan, kita dah ekspresikan matlamat dengan cara positif, macam mana kita nak pastikan matlamat itu tercapai? Itu yang kita datangkan dengan tindakan tadi tu. Kawal portion, nikmati makanan yang ada, dan kita pastikan itu berterusan supaya matlamat kecil yang kita tetapkan tadi kita dapat capai. Okey, begitu juga dengan bila kita tetapkan kita nak jadi lebih baik. Mungkin sebelum ni kita pemarah. Mungkin sebelum ni kita rasa kita yang terbaik. Macam mana kita nak fokus untuk jadi pendengar, macam mana kita nak fokus untuk kita jadi mampu memberi. Kita bermula dengan kecil. Kita ekspresikan dalam bentuk yang positif. Dan kita sendiri yang kena pastikan matlamat tu kita capai. Okey. Seterusnya kita pergi pada perkara ketiga, iaitu sentiasa ekspresikan rasa bersyukur dan berterima kasih kita. Memupukkan syukur. Apa yang berlaku hari ini, kita pandang dari sudut positif yang lain. Kalau dulu kita bekerja, saya lah bagi contoh, saya bekerja pagi 7 keluar, 7 sampai rumah. Keluar gelap, balik pun gelap. Tapi dengan situasi sekarang, kita masih lagi mampu bekerja, masih lagi mampu melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diterapkan, tapi dalam masa yang sama, ruang bersama keluarga lebih besar. Ruang untuk menikmati kekeluargaan tu lebih panjang dalam kita melaksanakan tugas-tugas seharian. Bila berada di rumah, kita mula menilai. Kita tengok progres dan comparekan dengan yang lepas. Saya sendiri, saya buat comparison. Anak yang pertama, anak yang kedua, betul membesar dengan kita, di bawah jagaan kita. Comparekan dengan situasi anak yang sekarang berada dalam zaman PKP ni. Lagi lebih bersama kami, lagi lebih bersama saya. Sebabnya yang pertama membesar dalam seiring kita bekerja. Kita kurang bagi perhatian. Dekat situ, sebab tu kita kata, kita ekspresikan, kita bersyukur dengan apa yang berlaku. Betul, kita tak nafikan datangnya pandemik ni musibah untuk kita, banyak benda yang. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat nilai-nilai positif dari sudut kekeluargaan. Dan untuk ni, tak salah kalau kita kongsikan rasa terima kasih kita tu dengan semua orang. Macam mana nak kongsikan rasa terima kasih kalau bercakap pasal keluarga? Yelah dengan keluarga sendiri. Macam mana kita nak ekspresikan terima kasih itu dengan majikan? Sedangkan kita tadi saya bagi sampel lebihkan masa bersama keluarga, sedangkan dalam masa sama kita buat kerja.
ekspresikan terima kasih kita tu dalam bentuk kita sempurnakanlah amanah yang dibagi pada kita. Kita tak mungkinlah orang cakap, bos terima kasih bagi saya kerja. No, tak ada orang nak fikir macam tu. Macam mana rasa terima kasih kita bekerja dalam masa bergaji penuh, kita dibayar gaji dengan full payment every month, tapi masih lagi mampu berada dalam masa yang panjang dengan keluarga. Cara terima kasih kita, sempurnakanlah tugas-tugas yang diberi supaya kita mudahkan urusan pejabat, dimudahkan juga urusan kita sekeluarga. Okey, kita beralih pada perkara yang keempat. Pilih penyataan yang mempunyai makna peribadi untuk diri. Setiap orang, kita nak kata words yang lebih mudah, kata motivasi untuk diri sendirilah. Setiap orang ada satu perkataan yang akan jadi pemangkin pada diri dia. Ini saya bagi sampel untuk kita ekspresikan motivasi diri kita. Kita nak kembangkan motivasi diri kita, kita sendiri yang bagi motivasi. Kita selalu dengar perkataan dengan Monday's Blues kan dulu sebelum ni. Kalau hari Isnin dia nak pergi kerja, aduh melemaunya badan, nak pergi kerja, dah lama cuti kan 2 hari. So kita ada satu words, ada satu term Monday Blues. So macam mana kita nak ekspresikan kita nak motivasikan diri kita, nak hilangkan Monday Blues tu. So setiap orang tak salah kalau dia ada satu words untuk diri dia sendiri. Sebab kita je yang tahu kita akan terinspirasi dengan perkataan-perkataan ni. Begitu juga kalau kita nak motivasikan diri, kita akan recall perkataan ni. Seolah-olah perkataan ni memang dah tertanam dalam kita punya mind, dalam kita punya minda. So kita tahu ada ketika kita down, kita akan sebut perkataan ni tanpa kita sedar. Banyak sampel perkataan yang boleh kita bercakap dengan diri sendiri. Kita boleh kata, kita boleh bagi motivasi pada diri kita sendiri. Kita kata, aku boleh. Kita boleh atasi. Kita boleh berjaya. Pilihlah satu perkataan untuk diri sendiri. Sebab perkataan ini sebenarnya secara tak langsung, dia akan pupuk keyakinan diri kita. Dia akan membantu kita untuk terus berdiri. Dia akan bagi kita peluang untuk terus maju ke depan. Sebab tu tak salah. Ada orang kata, perkataan saya samalah dengan dia. Tak salah. Sebab setiap orang tu yang saya dah nyatakan awal, ada persamaan dan ada perbezaannya. So kalau rasa perkataan I can do it tu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk semua, gunakan untuk diri sendiri. Gunakan untuk kita jadikan penyataan untuk motivasi diri, untuk kita terus pupukkan keyakinan, untuk kita terus cuba menjadi yang terbaik pada diri kita sendiri. Sebab tu kita punya elemen pertama, mulakan dengan diri sendiri. Okey? Sebab ini adalah satu kita panggil ciri kerohanian yang kita terap dalam diri kita. So, kita patah balik pada perkara yang 1.4 tadi ya, penyataan yang mempunyai makna pada diri sendiri. So, apa yang kita cuba lakukan, apa yang kita cuba nak buat dalam kita cuba optimiskan dalam mentafsirkan dunia ni. Apa sebenarnya ayat saya yang ketiga ni? Kalau kita baca, kadang-kadang orang akan jadi confused kat sini. Optimiskan dalam mentafsirkan dunia. Besar sangat ni katanya. Nak tafsir dunia, nak tafsir diri sendiri pun kadang-kadang terbabas. Saya lah. Sebab orang selalu kata saya okey. Maksudnya okey tu dari segi seolah-olah tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang yang okey tu sebenarnya tak okey. Tapi kita tak tahu macam mana kita nak ekspresikan pada orang kita tak okey. Sebab kita dah, macam saya dah bila mula memahami, cuba belajar memahami dan cuba faham diri, istilah tak okey untuk kita kongsi dengan orang tu dah mula tak pandai nak tunjukkan sekarang. Betul, kadang-kadang datang rupa marah tu,
datang perkataan-perkataan marah tu. Tapi alhamdulillah dah mula berkurang dan mula berjalan dengan aura yang positif sekarang. So untuk kita optimiskan cara kita mentafsirkan dunia ni, kita cuba ubah kita punya inspirasi. Masuk saya kat sini, kita cuba ubah dari cara kita berfikir yang bila datang keburukan tu adalah satu orang kata satu ketidakadilan untuk kita. Bila datang keburukan tu seolah-olah orang nak kenakan kita. Bila datang keburukan pada kita tu seolah-olah aku yang jadi mangsa. Tapi boleh tak kita gunakan dugaan yang datang, wording dia dugaan yang datang tu sebagai salah satu cara untuk kita jadi seorang yang kreatif. Salah satu cara untuk kita melatih minda kita berfikir dengan cara kreatif. Dan kita melatih diri kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih fleksibel, tidak terhad. Berlaku perkara buruk hari ini, esok kiamat. Tak. Kita cuba latihkan kita. Sebab tu kita cuba optimize dalam mentafsir dunia. Kita tak letakkan border kat depan. Berlaku A lah penghujung dia. No. Kita cuba solution cara B. Kita cuba solution cara C. Kita cuba lakukan yang terbaik sampai kita boleh jumpa apa yang kita nak di hujung tu. Saya tak kata saya berjaya mengubah 100% diri saya dalam situasi positif. Saya pun tak jumpa lagi insan yang betul-betul positif. Tapi saya yakin semua dalam tengah berusaha ataupun sedang berusaha untuk menuju ke arah situasi yang positif. Sebab kita dalam masa yang sama untuk optimize kita nak tafsirkan dunia, tidak semua benda yang kita kata be positif ni kita kena cuba semua benda. Kita kena yakin kita boleh buat. Ya, yakin saya ni bukan ahli muzik. Orang bagi gitar suruh main, boleh, saya yakin boleh main. Tapi tak ada hari ni saya dapat gitar, hari ni saya naik stage. No. Kita akan ambil masa, kita bagi ruang untuk belajar, kita bagi ruang untuk pandai. Tapi manfaatkan ruang yang dapat tu. Bukannya kita bagi, tunggu orang ketuk, belajar. Sebab insan yang memberi, dia ada masa dan tempoh untuk dia menunggu. Sampai ketika dia akan tinggalkan kita juga. Masa tu mungkin kita masih lagi berada dalam situasi negatif, kita akan meletakkan kesalahan tu pada orang tersebut. Okey, untuk sampai perkara keempat ni saya rasa saya dah direct, dia tak ada yang tersirat. Cuma kita nak cuba menuju ke arah, orang kata kita nak cuba pergi pada perkara yang 5, mentafsirkan sedikit makna yang tersirat, belajar untuk mengubah pengalaman negatif. Dah negatif, macam mana nak ubah dia lagi-lagi? Kita belajar fizik, kita belajar maths pun, kita tahu positif, jumpa positif, still positif. Alhamdulillah. Positif. Sama ada kuat tarikan pada positif atau kuat tarikan pada negatif. 50-50 kat situ. Tapi bila negatif diubah dan bila negatif tu bertemu dengan negatif, kita dapat tahu kan, dia akan jadi positif balik. Sebab tu kita kata belajar untuk mengubah pengalaman negatif tu, kita implementkan dia jadi positif. Apa yang buruk berlaku pada kita hari ni? Mungkin kerana kita punya kejahilan, mungkin kerana kita kurang pengalaman, kita buat tanpa sedar, dan hasil yang kita keluarkan tu, impact dia tu adalah impact yang negatif. Bukan pada kita, mungkin juga pada surrounding kita, pada persekitaran kita. So, macam mana kita nak mengubah pengalaman negatif tu? Adakah terus berdiri tegak dengan mengatakan kita betul?
adakah kita terus berdiri tegak menyatakan kesilapan tu pada orang lain? Tak salah mengaku kita salah. Dan tak jatuh pun kalau mengaku kita ni buat tindakan yang tidak tepat. Selagi kita ada keinginan untuk berubah. Kadang-kadang negatif atau perkara buruk yang berlaku dalam diri kita tu sebenarnya merupakan guru yang terbaik untuk kita. Kita dah belajar dari pengalaman yang kita jatuh supaya kita tak jatuh kali kedua. Saya sendiri, saya travel. Saya orang yang bekerja dalam situasi travel sebelum ni. Kenapa saya boleh bergerak dalam, orang kata saya boleh gerak seorang. Even ke mana sahaja, insya-Allah masih lagi mampu setakat ni. Masih lagi boleh drive seorang dari utara ke selatan. Kenapa? Sebab saya meletakkan pengalaman yang lepas terlalu bergantung. Sampai satu ketika saya tidak mampu untuk bergerak disebabkan saya kata saya tak ada juru kemudi. Disebabkan saya kata saya mesti dapatkan view dulu baru saya boleh bergerak. Disebabkan saya rasa saya pada ketika itu saya rasa kalau saya bergerak berseorangan banyak keburukan yang datang pada saya. Maksudnya di sini mungkin berlaku kemalangan, mungkin berlaku kereta rosak. Itu yang menyebabkan saya takut dulu. Tapi ada satu pengalaman yang menyebabkan kita cuba dulu. Kita implementkan dengan cara ni. Kita tak boleh nafikan keburukan ataupun orang kata musibah yang berlaku sepanjang kita punya pergerakan tu. Tapi macam mana nak elemen negatif tu jadi positif. Kita ada rakan-rakan, kita ada kontak di luar, kita ada sumber di tangan sekarang. Maksud sumber di tangan tu telefon lah. Kita bergerak ditemani oleh Pakcik Google sekarang. Sebab tu saya kata nilai elemen negatif. Kereta rosak di tengah jalan. Boleh Google cari workshop. Boleh minta bantuan kawan-kawan. So daripada nilai positif tu, kita belajar. Oh, kalau kita belajar satu indirect way. Maksud saya di sini, contoh pengalaman yang lepas, kereta saya rosak. Saya tak pernah belajar tentang kereta. Selepas pada itu, saya mula belajar sebelum jalan, tengok kereta, apa yang perlu diservis, apa yang perlu kita buat pemantauan berkala. So, sebab tu saya kata saya letakkan pengalaman negatif itu sebagai satu yang positif pada saya. Kita manipulasi pengalaman negatif. Bukannya kata kita travel tu tadi pengalaman negatif yang saya positifkan. Tapi dari sudut lain, saya belajar untuk mengendalikan kereta. Saya belajar untuk merawat kenderaan. Sebab supaya saya tak jumpa pengalaman yang sama. Sebab tu, itu kita bagi simple lah yang pergerakan untuk yang kita kata. Begitu je dengan pengalaman hidup tuan-tuan. Setiap manusia kita pernah jatuh. Kita pernah rasa dikeji. Kita pernah rasa hidup dalam keadaan down sangat. Kita pernah rasa kita ni orang tak peduli. Tapi tak salah untuk kita belajar mengenal diri kita balik. Kita balik pada perkara 1.1 tadi. Kenal diri kita. Mana mungkin dari segi perkataan kita, mungkin dari segi attitude kita tanpa kita sedar menyebabkan orang tak selesa. Dari situ kita belajar, kita positifkan balik. Kita belajar tinggalkan yang negatif untuk kita jadikan lebih positif. Okay. So untuk perkara 1.6 ni, gunakan perisai badan. Badan kita ada perisai ke? Itulah soalan ni kan bila kita sebut gunakan perisai badan ni. Maksud di sini, dalam kita berhadapan dalam satu-satu situasi, kita gunakan perisai badan ni, kita cuba attract dari sudut yang berbeza. Kalau kita menerima satu perkabaran duka dalam keadaan kita duduk ataupun kita menerima berita kekecewaan dengan satu harap, sebelum kita mengharapkan sesuatu tapi kita terima berita kekecewaan, macam mana kita nak attract? Kita setkan balik mind kita, kita kuasai bahasa badan kita, set your mind language, kita fokus balik.
Kalau sebelum ni kita berjalan dalam keadaan kita tunduk sebabkan kita rasa kecewa, tegakkan balik badan, jalan dalam keadaan positif, fokus ke hadapan, postur badan anda tegak sebab kita nak menarik nilai-nilai positif tu datang. Kalau you terus tunduk pada elemen negatif yang ada, sebab makin lama kita akan makin tunduk sampai satu ketika nanti dengan postur badan kita yang membantu bahasa minda kita tu, kita tak mampu untuk berdiri tegak lagi. So, untuk yang kedua, percaya dengan kuasa senyuman. Pernah tengok tak orang yang menangis? Betul, kita tak tahu. Mungkin ada a few issues menyebabkan dia menangis. Ada beberapa perkara menyebabkan dia terasa sampai dia menangis. Tapi dalam masa sama ada rakan yang positif duduk di sebelah, bercerita, ceritakan kebaikan, ceritakan apa yang dia boleh buat. Tiba-tiba dia senyum. Dan dia selepas tu dia diiringi dengan gelak. Hilang tangisan dia. Sebab tu saya kata percaya dengan kuasa senyuman. Kuasa senyuman ni sebenarnya ada dua kalau kita tengok balik. Satu senyuman biasa dan satu senyuman yang ikhlas hati yang kita bagi dan satu lagi senyuman sinis. Saya ni bukannya baik. Tapi kalau saya tahu ada ketika kadang-kadang saya tahu saya akan down sebab saya tahu saya tak mampu lawan dia sebab saya tak nak jadi seperti orang tu. Tapi saya tetap bagi senyuman. Tapi bagi saya bagi senyuman sinis lah. Tak apa, senyum je. Kadang-kadang senyuman sinis tu secara tidak langsung dia akan menyebabkan orang yang cuba manipulasi kita tu terkesan sebentar. Dia akan stop kat situ. Sebab tu saya kata percaya pada kuasa senyuman. Dan seterusnya kita pergi pada mengenakan pakaian untuk membicarakan tentang anda. Kenapa elemen pakaian ini yang saya masukkan sini untuk kita terapkan nilai positif kita? Sebabnya, okey, kita selalu cakap, cuba tengok orang tu kaya. Tapi humble je cara dia berpakaian. Sopan je cara dia berpakaian. Tak perlu mahal tapi selesa. Tak perlu tapi sebab itu elemen positif dia dah besar dekat sekeliling dia. Dia dah ada dia punya aura, dia dah ada pengikut dia. Macam mana kita yang biasa-biasa ni nak cuba wujudkan aura tersebut di sekitar kita? Adakah kita selesa pergi ke pejabat dengan pakai seadanya? Selesa tak kita bekerja hari itu? Kalau tanya saya, memang tak selesa lah. Saya tak tahu dengan yang lain lah. Tapi kalau saya ni, sebab saya ni perempuan. Kalau pergi office, senang cakap lah, pergi office, tudung tak jadi je. Konsep dia tudung tak jadi. Renyuk sana, renyuk sini sampai ke petang saya tak selesa. Sebabnya mula rasa macam orang pandang kot, tudung sengit sana, orang pandang kot kat sini. Padahal tak ada pun orang kisahkan. Tapi kita sendiri yang merasakan sebab sedemikian. Sebab tu saya kata mengenakan pakaian yang baik, mengenakan pakaian yang sempurna, dia mampu membicarakan tentang kita. Kita ni positif. Dan dia mampu menerbitkan emosi ataupun elemen positif dari kita punya perbuatan, dari kita punya pergerakan, dari kita punya movement hari tersebut. Kenapa mengenakan pakaian yang saya masukkan juga dalam slide ni sebagai contoh. Kita bekerja dalam sektor, kita ni sektor kerajaan, kita bekerja di luar, outstation, dengan kondisi yang perlu pergerakan pantas dan bebas. Selesakah anda bekerja dengan pakai dress? Selesakah anda bekerja dengan pakai baju kurung? Ya, selesa. Kita maksud saya selesa baju kurung sini ada kita punya entire performance tu adalah dari segi pemakaian rasmi. Berbaju, kali saya bercakap pasal perempuan, berbaju kurung, memakai heel. Tapi perlu buat kerja di lapangan. Saya ambil contoh pegawai JKKP lah. Perlu pergi ke kilang-kilang, perlu pergi buat enforcement, tapi datang dengan pakaian baju kurung dan berhil.
Satu, pandangan daripada kilang tersebut. Betul ke orang ni nak check kilang aku ni? Betul ke orang ni nak menilai dan mampu ke orang ni untuk bekerja? Itu penilaian daripada mereka. Dan anda sendiri pula, pembawakan kita ni, selesa ke nak round kilang dengan hill tu? Selesa ke nak panjat ataupun nak tengok pada kita punya production line dengan keadaan berbaju kurung? Sebab tu kata mengenakan pakaian juga merupakan satu lagi elemen yang mampu meletakkan kita jadi positif. Okey, seterusnya kita kata kita dah buat untuk perisai badan ni, dah kuasai bahasa badan, dah percaya dan kuasa senyuman, dah kenakan pakaian yang sesuai pada situasi yang sesuai. Macam mana pula ada bersenam untuk melepaskan endorfin ni? Setengah daripada elemen emosi kita masih ada lagi yang negatif. Macam mana untuk kita luahkan? Kita buat senaman. Kita sekarang dah banyak yang boleh buat di rumah. Kalau sekiranya ada dengan bantuan alat senaman lah. Tapi kita masih lagi boleh berjalan. Masih lagi boleh buat jog di sekitar taman. Masih lagi boleh berbasikal sambil menikmati pemandangan dan keindahan alam. So dalam masa yang sama kita tanpa sedar kita dah release, kita dah lepaskan apa elemen-elemen negatif dalaman yang asal lagi terkandung dalam badan. Sebab tu dia kata untuk perkara yang pertama ni, kita mulakan dengan diri sendiri ni, kita perlu kenal 6 konteks yang kita kena identify, yang kita kena cuba buat untuk kita attract nilai positif tu datang pada diri kita. Boleh ke setakat ni? Laju ke? Boleh terima ke? Boleh Hajar. Okay, terima kasih. Kalau terlampau laju atau terlampau faham bagi tahu sebab saya pun tak tahu nak macam ni. Takut bila kita tak terang detail hanya membaca nanti kan kata agak membosankan lah. Tapi sekiranya perlukan laju kita akan, sebab saya dah buat ni untuk konteks by content yang mudah untuk dibaca lah ya. So kalau kita boleh untuk perkara satu, kita cuba pada perkara kedua pula ya. Untuk perkara kedua ni kita cuba nikmati pengaruh positif. Kenapa saya kata kat sini kita nak nikmati pengaruh positif ni? Positif dah datang, kita kata okey, kita dah macam mana kita nak nikmati pengaruh positif itu? Pertama, untuk yang perkara pertama kita cuba fahami undang-undang tarikan tadi tu. Saya dah sebut dalam elemen pertama, iaitu kita cuba attract nilai positif datang pada kita, tapi macam mana kita nak fahami undang-undang tarikan tersebut? Maksud di sini kita perlu letakkan diri kita, kita perlu fokus pada diri kita bila berlaku sesuatu masalah berdepan. Jangan lagi ambil pendekatan tinggal. Jangan lagi ambil pendekatan untuk lari dari masalah tersebut. Sebab masalah ni dia adalah orang kata bahasa minda kita yang tak kita sedar. Sebab dia akan ikut kita ke mana-mana. Kita kata kita dah tinggalkan, tak apa, leave it dia. Kita kata kita dah let go dah. Tapi sebenarnya minda di bawah sedar kita masih lagi pegang dengan masalah ni. Sebab setiap permasalahan perlu diselesaikan. Kita kena belajar menerima sama ada bila kita selesaikan masalah tu, impact dia sama ada positif ataupun negatif pada kita. Sebab bila dengan cara itu, kita akan belajar untuk menilai. Kita akan belajar untuk lebih berhati-hati di masa hadapan. Dan kita akan mula memberi peringatan pada diri kita. Sebab tu, setiap masalah yang wujud, jangan lari. Setiap masalah yang hadir, jangan cuba let go. Kita cuba selesaikan.
tak mampu secara bersendiri, cari kawan. Cari mereka yang kita rasa kita boleh percaya untuk bantu kita selesaikan. Sebab tak ada masalah tanpa penyelesaian kecuali mati. Itu je. Tak ada penyakit tanpa ubat pun kecuali mati. Sebab itu urusan kita dengan dunia yang lain. Tapi bila kita ada masalah, selagi kita kata kita hidup atas dunia, mesti ada solusi. Cuma macam mana kita nak mencari solusi, masa untuk kita berjumpa solusi, itu kita tak boleh nyatakan dengan spesifik. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada guna cara A, ada guna cara B. Bergantung kepada kita melatih minda kita untuk kreatif. Itu untuk kita macam mana menikmati pengaruh positif tersebut. Sebab tuan-tuan sendiri, saya tahu semua orang ada masalah. Apa perkara ataupun apa words pertama yang biasanya keluar bila masalah kita selesai? Boleh type tak, saya nak tengok. Apa words pertama yang biasanya kita apa nama ni? Kita jumpa ataupun kita lafazkan bila satu-satu permasalahan kita selesai. Adakah words pertama sama seperti saya ataupun ada words lain yang sering tuan-tuan ungkapan? Boleh type tak dekat chat? Saya nak tengok. Okey, banyak perkataan yang timbul. Okey, betul. Antara words yang saya ni nakal jugalah orangnya. Tapi kan cuba menjadi yang lebih baik. Selalu leka. Kenapa saya cakap saya selalu leka? Sebab saya cakap bila selesainya masalah, saya selalu guna perkataan, lega. Tapi alhamdulillah tu datang nombor 2. Saya cuba terapkan alhamdulillah tu dulu, bersyukur. Itu yang saya cuba buat. Sebab tu saya kata saya bukannya insan yang baik pun. Cuba sekarang saya ke arah itu. Saya pun nak bawa kawan-kawan yang sama. Terima kasih Rahayu. Ni saya mau baca Rahayu daripada Biba ni. Alhamdulillah. InsyaAllah ini akan jadi words yang pertama lepas ni saya cuba ucapkan. Ini pun dalam keadaan fasa saya lagi untuk jadi ke arah kebaikan. Okey, terima kasih semua. So, untuk yang ni, sebab tu saya kata, jumpa masalah, kita berdepan. Seterusnya, macam mana untuk kita mengatasi sebelum datang masalah akan datang? Tak salah untuk kita lakukan perkara yang kedua ni, suarakan kehendak anda. Dalam situasi bekerja, jadilah seorang yang berani mempertahankan kehendak anda. Bukannya berani itu kerana kita je yang betul. Tidak. Buat dulu. Tapi jika dah jumpa satu turning point, jumpa satu titik point yang anda tidak selesa lagi untuk lakukan tugas tersebut, jujurlah dengan atasan anda. Bagi tahulah ketidakselesaan anda. Mereka pun memahami. Anda tak nyatakan, anda tak bagi tahu, mereka tak tahu. Orang tak tahu dalam kepala kita ni. Orang tak boleh baca pun kita punya minda. Tapi kita kena maklumkan. Sebabnya kita yang tahu diri kita. Kita tak tahu border kita tak selesa tu macam mana. Kita tak boleh, orang tak kata, orang ni boleh bekerja dalam suasana bising. Dia okey. Tapi ada orang tak boleh. Itu gangguan bagi dia. Ceritakan, jujur dengan atasan ketidakselesaan anda. Jujur yang anda ceritakan kejujuran yang anda rasa anda tak boleh buat dah. Tapi janganlah tugas 1 pun saya tak boleh buat bos. Tugas 2 pun bila saya kata jujur ni saya tak boleh buat bos. Tugas 3 pun saya tak boleh buat bos. Ataupun segala tugas diberi semua okey bos. Tapi outputnya mana? Itu pun kita tak nak terlampau straight macam tu. Dan bila you dah jujur dengan ketidakselesaan anda, tapi
anda tidak tegas dengan pendirian anda pun tak guna juga. Anda dah bagi tahu, saya tak boleh bekerja dengan sekian-sekian. Tapi dalam masa yang sama, buat lagi. Sebab tu dia kata, dalam kita jujur menyatakan kita tidak selesaan, tegaslah dengan pendirian yang kita pilih. Betul, kita ditakdirkan bekerja dengan ramai rakan sekerja. Ada orang yang kita boleh bekerja dalam masa yang singkat. Ada orang kita boleh create team untuk long life. Ada orang yang kita boleh bersefahaman sehingga ke family. Hasil daripada environment tempat kerja. Dan ada orang yang memang kita rasa kita kena let go. Kita kena tinggal. Ini bukannya kata bila berdepan dengan masalah tu kita ambil perkara yang pertama tadi. Saya tadi kata, Puan kata tadi, kalau ada masalah berdepan, jangan let go. Jangan biarkan. Tak, ada yang maksud saya di sini, apa yang saya kata kena let go tu, bagi ruang, bagi peluang. Sampai anda tahu, kita tahu limit kita sampai mana. Kalau you dah bagi peluang sampai 10 tahun, dia bagi luang sampai 3 tahun, masih lagi tidak berubah, tinggallah dia dengan keselesaan dia, anda bergeraklah dengan keselesaan anda. Tak perlu mendukung insan yang tak nak berubah. Sebab satu masa kita akan sakit dan kita akan pergi pada negatif tersebut. Jadi untuk tu kenal diri yang pertama tadi pun datang balik pada suarakan kehendak anda ni. Okey, clear untuk perkara 2.2? Sebab selepas kita suarakan kehendak ni, kita kena top up dengan penghargaan, dengan menghargai orang yang di sekeliling kita. Percaya dengan sokongan yang mereka nak bagi pada kita. Ada orang terlampau negatif. Kita cakap apa pun dia kata saja je tu nak kenakan aku. Depan je lah baik, belakang belum tentu. Ya, banyak words kita jumpa macam ni. Tapi kita diajar, manusia berajar, kita ni sebagai manusia diajar untuk mengenal postur badan. Orang kata macam mana nak kenal? Tidak. Kalau you tak ada asas pun, sixth sense, kita selalu sebut kan ada sixth sense, kita boleh merasai ikhlas atau tidak orang tu dengan kita. Sebab tu saya kata kita boleh merasai keikhlasan setiap daripada sebutan yang orang sebut pada kita. Sebab tu kata bagi peluang, percaya dan sokong mereka dengan sokong yang mereka nak bagi kat kita. Lepas tu dalam masa yang sama, kita bentuk aura positif di sekitar ni dengan berkongsi. Apa yang baik kita kongsi dengan semua. Apa yang kita rasa mampu memanfaatkan orang lain, kita kongsi juga. Supaya kita tidak menjadikan orang lain tu terpinggir. Dan itu pentingnya sifat belas kasihan. Tidak dinafikan pada zaman sekarang. Ada rakan-rakan kita yang hidup dalam tekanan. Kalau kita dah tahu dia hidup dalam tekanan, tak perlu provoke. Tak perlu menambah lagi duka, tak perlu tambah lagi lara. Cukuplah kita bukan penyebab dia lagi stres, kita tak mampu membantu sebab ada orang tidak mahu menerima. Tapi cukuplah sekadar kita tunjukkan sifat belas kasihan. Seterusnya, nikmati karma. Macam mana nak menikmati karma ni? Karma ni kan pembalasan? Betul. Buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Adakah bila kita dapat balasan jahat tu, kita nak nikmati? Tidak. Kita ambil balik elemen yang kita sebut pada perkara tadi, perkara satu tadi, dalam elemen satu, kita manipulasikan nilai negatif tu untuk kita jadi lebih baik. Maknanya nikmati karma buruk di sini, kita tukar, kita reverse dia kepada yang positif. Dan lately ni saya nak, dan saya rasa saya syukur berada di Malaysia, saya syukur di bawah Kementerian Sumber Manusia kerana perkara elemen yang ketiga, perkara yang terakhir itu memberi walaupun tidak mengenali. Banyak kita jumpa sekarang ni, banyak NGO menyumbang. Walaupun kita kata sekadar sekampit beras, kita sepatutnya sedar secara tidak langsung kita menyumbang dari segi positif, membentuk positif aura dalam memori mereka. Sebabnya kita dah membagi sedikit kelegaan untuk mereka terus survive, untuk mereka terus
berada dalam aura-aura positif. Okay, so untuk perkara 2 ni, saya rasa ini yang 3 yang perlu kita kongsikan. Saya nak pergi kepada perkara 3 sebab saya rasa masa macam dah tak banyak. Okay, hindari elemen negatif. Ini memang direct. Sebab tu saya rasa saya tak perlu terangkan, cuma saya refresh sebenarnya elemen perkara ketiga ni. Perkara menghindari elemen negatif. Sebab ini saya rasa masing-masing dah buat, tapi hari ni kita refresh saja. Bijak dalam memilih kawan. Kita belajar mengenal kawan kita. Kita pertimbangkan kelakuan mereka dan kita hargai mereka yang tahu menghargai. Okey. Lepas tu dalam mencabar pemikiran negatif, kita kenali elemen positif yang mampu menyeimbangkannya. Saya memang pemarah, saya cakap betul. Kawan saya kata, macam mana kau boleh sabar Mira? Saya tak boleh sabar sebab saya memang pemarah. Sebab saya bila kita pemarah ni, kita perlu kedar satu spot point kita ni sebenarnya sensitif. Kita sensitif. Boleh tak kita positifkan elemen sensitif kita tu supaya kita tak buat dekat orang lain, supaya kita tak menyebabkan orang lain terasa dengan kita. Kita tak suka, so kenapa kita nak buat orang? Sebab tu saya kata saya ni pemarah. Bila pemarah tu saya go deep balik. Dan saya kenal saya ni sensitif orangnya. Sebab tu saya cepat marah, saya cepat terasa. Tapi macam mana nak balancekan balik, sensitiflah juga dengan orang lain. Supaya kita tak buat benda yang sama dan kita jadi harmoni. Dan kita cuba terapkan dalam diri kita bahawa kekecewaan yang kita terima tu, kekecewaan yang datang pada kita tu adalah kunci pemula untuk kita mulakan sebuah perjalanan yang baru. Kita bangkit dari kekecewaan, kita pergi pada arah yang untuk positif dan jangan sekali-kali kita takut pada kegagalan. Dan kita tak perlu risau untuk bimbang sebab itu menunjukkan kita normal. Sebab bila ada perasaan bimbang, kita masih lagi mampu berfikir maknanya. Lepas tu seterusnya, kita ni tidak mampu mencapai semua benda. Tapi tidak memiliki tu bukan bererti kita kalah. Ada yang mungkin belum ditakdirkan untuk kita. Belum direzekikan untuk kita. Sebab kita tahu Allah memberi yang selayaknya dengan kita. Kita bukannya Allah memberi apa yang kita hendak. Dan perkara yang kita terapkan pada kita sebab kita tahu bila sakit kita cari ubat. Ubat tu bukannya manis ke cari ubat budak-budak 6 tahun ke bawah lah. Sedap kan rasa strawberry, rasa oren. Tapi kita hargai rasa pahit ubat tu mujarab. Rasa pahit ubat tu menyebabkan kita sembuh. So untuk perkara ini yang kita refresh ni sebenarnya tuan-tuan semua dah ada. Macam mana kita nak strong dia, macam mana kita nak build up dia lebih lagi. Kita kena hack minda kita untuk lebih positif. So, untuk elemen diri ni, kita yang kenal diri kita. Kita boleh pedaya orang, kita kata kita okey, kita kata kita tabah, kita kata kita kuat. Tapi kita kena ingat, ada satu makhluk yang memang kita tak dapat pedaya. Diri kita sendiri. Sebab tu kata orang, kau jangan tipu dirilah. Kau tak perlu tipu diri kau. Betul. Macam mana kita berdaya-pedaya orang lain pun, kita macam mana pun akan jujur dengan diri kita sendiri. Sebab itulah kebanyakan pengalaman dalam kehidupan kita adalah daripada cara kita menangani persekitaran kita. Ini kerana terdapat berbagai cara untuk kita cuba untuk jadi positif dalam kehidupan kita seharian. Maksud kita juga perlu faham manusia ni ada naluri, ada rasa berbeza. Saya dah sebut dekat awal tadi. Kita manusia ni tak sama. Kalau sama, kita robot. Tidak ada warna-warni kehidupan dalam hidup masyarakat kita ni. Bagi kita, untuk jadi positif ni hanya satu sebutan. Come on, wake up. Come on, move on. Ya, kita boleh positif. Tapi tak sama dengan orang lain. Tidak. Bagi mereka, positif tu terlalu susah. Sebab mungkin ada kesan mendalam yang wujud pada mereka bila berlaku sesuatu impact yang mereka kena hadapi. Tapi kita kena ingat beribu alasan yang mereka bagi untuk tak boleh di kemungkinan hanya satu dorongan yang betul, hanya satu spot point yang tepat. Kita mampu menjadikan mereka yang negatif tadi tu positif dalam sekelip mata. So, saya dah cakap banyak kan? Saya dah
kadang-kadang bosan juga kan bila bercerita je. Saya nak tuan-tuan cuba dengar ni, cuba hayati ni dan cuba tanya diri kita. Kita macam ni ataupun kita nak jadi yang lebih baik dan adakah ini kita sedang buat sekarang? Okey, so ada sebarang persoalan daripada rakan-rakan kita? Tak ada Puan Mira, saya nak tanya satu soalan lah. Dengar tak Cik Fatah? Mungkin pernah. Dengar tak? Dengar. Okey, teruskan. Ya, teruskan. Okey. Muzik ni dengar tak Cik Fatah? Muzik tak dengar. Tak dengar ya? Ya. Sekejap. Tak dengar ya muzik dia tadi? Tak dengar. Okey, so sekejap ya, saya buka, saya share yang ni sekejap. Okey. Okey. Okey, saya zoom. Saya share yang tak boleh. Tak apa. Saya stop share ni. Dia tak dengar ya. Sebab dia ada satu link saya tadi base pada lyrics. Oh. Tak dengar ya? Itu baru ada hujung-hujung sikit. Okey, saya cuba buka balik. Hmm. Saya share balik ya. Okey. Kalau saya share daripada slide dia tak dengar ya Cik Fatah? Dia tadi macam tak keluar. Cuba. Saya cuba yang ni Saya share direct. Tak. Boleh dengar tak yang ni? Tak dengar. Tak dengar juga? Okey, kalau tak dengar juga, sekejap. Cuba Puan pergi dekat dekat mic bawah tu. Pergi dekat Ya. setting dia, cuba tengok kat situ. Sekejap Cik Fatah. Cuba, apa dia? Cuba pergi tengok dekat speaker bawah tu. Dekat mute bawah kan ada mic tu, cuba tengok kat situ, setting kat situ. Audio setting. Okey, sorry. Cuba tengok audio setting, mungkin kat situ kot. Cuba. Sekejap ya, tak pun saya cuba buka kat sini je.
Sekejap ya. Sekejap ya, kita cuba. Kalau tak kita Tak apa, kalau tak dapat kita jawab soalan. Ada 2 soalan ni. Saya ada juga satu soalan nak tanya Puan Amira lah. okey. Kita try tengok saya. Boleh dengar tak kalau saya buat macam ni? Macam ada hujung-hujung sikit tu. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak Cik Fatah? Macam tak dengar. Tak dengar, tak apa. Saya dah share dekat Chat tu dekat chat. So nanti mungkin masing-masing boleh dengar lah. Okey. Okey Puan, sambil-sambil tu okey. Kita ada 2 persoalan yang dibangkitkan oleh peserta kita. Soalan pertama, pandemik COVID-19 menekan perasaan masyarakat. Apa pandangan Hajah yang untuk kita mengatasi masalah ni? Okey, pandemik apa dia Cik Fatah? Pandemik? Okey, soalan daripada Muhammad Azlan Dia kata di zaman pandemik COVID-19 ni menekan perasaan masyarakat lah. So apa pandangan tuan penceramah lah untuk kita mengatasi masalah ni. Mungkin kalau kita relate kepada tajuk kita ni kan, dalam era pandemik ni so macam-macam isu yang timbul dan masyarakat sekitar pun kadang-kadang bila ada individu yang dijangkiti COVID, so ada persepsi negatif. So macam mana kita nak kekal positif lah dalam situasi begini? Okey. Untuk situasi kita sekarang, sebab kesan dia bukan pada satu atau dua individu tau. Kesan dia pada seluruh masyarakat di Malaysia ni, seluruh rakyat Malaysia. Sedikit sebanyak kita yang berada di situasi pertengahan ni, mungkin kita tak seteruk pada orang kata mereka yang bekerja sendiri, yang memang sebelum ni golongan B40, yang ada yang sememangnya telah dibebani dengan masalah sebelum ni, tapi bila datang pandemik ni, bila diuji dengan pandemik ni, berganda tekanan yang mereka terima. Sebab tu saya kata kita ni tak boleh terus berpegang pada nilai negatif tersebut. Kita cuba manipulkan nilai positif tersebut kepada elemen yang positif. Maksudnya di sini, kalau situasi dahulu kita rasa kita tekanan seperti ini, kita buat ini cara dia. Tapi bila dengan situasi sekarang, kita tahu kita tak akan mampu lagi nak solusi dengan cara itu. Sebab tu kita fokus balik, kita pergi pada badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa, sebab mereka sediakan kita pelbagai platform, mereka sediakan kita pelbagai ruang untuk kita berkongsi. Pada situasi sekarang, dulu bila kita kata jumpa pegawai psikologi, bila kita jumpa dengan untuk attend sesi untuk terapis, orang dah ada satu stigma, diorang ni berpenyakit, diorang ni bermasalah. Sekarang untuk situasi kita pada pandemik ni, untuk kita riliskan tekanan, cukuplah kalau kita dalam keadaan yang mild, call lah kalau rasa tak nak meluah dengan sesiapa, call pada talian yang disediakan, call mungkin daripada jabatan boleh call dengan kita, rakan-rakan akrab, hanya untuk berkongsi cerita, untuk you riliskan. InsyaAllah elemen negatif tu akan terhindar dengan sendiri. Sebab tu ayat yang awal tadi saya dah kata, kita hidup dalam dewasa ni hanya untuk menyokong antara satu sama lain. Saya tak kata saya bagus, sebab saya pun ada satu ketika saya akan down juga. Tapi kadang-kadang bagi saya, bila kita mendengar, sebab kita hanya mendengar sahaja dan kita cuba relate, kita tidak hanya mendengar saja, kita cuba relatekan beratnya penangguhan dia dengan situasi ini. Kalau di tempat dia, apa yang kita boleh buat? So dalam secara tidak langsung kita belajar
permasalahan dia untuk kita jadi lebih baik. Dalam masa yang sama kita membagi ruang rakan-rakan tadi tu untuk rasa rilis, untuk rasa lega yang saya kata tu. Alhamdulillah ada orang nak mendengar. Tapi satu yang nak cakap dalam situasi sekarang, kita cuba berusaha untuk laksanakan apa yang boleh membantu untuk menaik taraf diri kita, baik dari segi keperluan asas ataupun emosi kita. Jangan takut gagal. Kita jangan takut dengan perkara negatif. Yang kita hanya takut diri kita yang tak nak cuba. Tak nak cuba untuk berjumpa dengan pegawai kaunseling untuk riliskan, tak nak cuba untuk mungkin menghubungi rakan-rakan akrab untuk bercerita, sebab kita takut pada stigma orang. Kita akan takut kalau pergi jumpa orang ni nanti kan dia cerita dengan orang lain. Kita kena buang stigma tu. Kalau rasa tidak percaya dengan rakan yang kita kenal, berceritalah pada orang yang kita tak kenal. Call je talian yang disediakan. Mereka pun tak kenal tuan-tuan. Takkanlah mereka boleh berita tu boleh sampai pada rakan-rakan yang kita kenal. So saya rasa untuk stigma sekarang, untuk si pandemik sekarang, elemen utama, perkara utama yang kita ada, yang perlu sebenarnya kita buat baik di rumah, baik di institusi ataupun di dalam jabatan, di suasana tempat kerja, adalah terus menyokong salah satu sama lain. Boleh Cik yang tu Bata? Boleh. Clear tak? Ya, alhamdulillah clear. Saya rasa setakat itu saja Puan, kerana masa amat mencemburi kita. Kita telah orang kata melepasilah masa yang telah diperuntukkan. So saya di sini mewakili pihak Rusia mengucapkan jutaan terima kasih pada Puan Amirah atas perkongsian yang disampaikan pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada semua peserta yang meluangkan masa untuk sama-sama kita menyertai sesi perbincangan kita pada pagi ini. So sebelum kita mengakhiri sesi ni tuan-tuan, mohon tuan-tuan untuk on kamera, yang mana boleh on kamera lah. Yang guna PC tu minta maaf lah nak buat macam mana kan. Tapi tuan-tuan kalau tengok dekat, tuan-tuan nak beli pun kamera sekarang ni dekat online tu pun murah je. Saya rasa dalam berapa puluh ringgit, RM30 boleh dapat lah kamera yang kita boleh cucuk dekat PC lah dan boleh keluar gambar kita lah. Okey. Tuan-tuan juga dimohon untuk mengisi borang maklum balas bagi mereka yang belum mengisi lagi, dan insya-Allah secara automatik akan dapat CJ penyertaan lah. Cuma saya pada sesi yang lalu saya dah tengok dia untuk penerimaan email, bagi email rasmi kementerian tu agak problem sikit. So bagi mereka yang attachkan email organisasi itu, email rasmi kementerian, mungkin mereka akan delay sikit untuk dapat CJ tersebut lah. Kalau masuk email Yahoo ataupun Google, Gmail tu saya rasa cepat lah. Dia akan secara automatik dia akan dapat CJ tersebut lah. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada kami. So insya-Allah